Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod kali ini saya bawakan kepada anda episod yang kedua bagi siri yang akan menunjukkan beberapa testing komprehensif yang saya buat bagi membolehkan anda lihat sendiri kelebihan untuk nak menggantikan Wi-Fi router yang dibekalkan oleh ISP anda dan juga kelebihan menggunakan mesh Wi-Fi. Jadi dalam episod yang lalu saya dah tunjukkan kepada anda testing penuh lah apabila saya menggantikan Wi-Fi router yang dibekalkan oleh ISP saya. Okey, saya kat rumah ni saya pakai Allo City Broadband kepada Wi-Fi router keluaran Asus. Jadi dalam episod kali ini saya juga akan tunjukkan kepada anda antara keupayaan dan juga perbezaan apabila anda menggunakan wired dan juga wireless mesh backhaul. Jadi tema video kita pada kali ini adalah tentang mesh backhaul. Sambil itu sekiranya anda belum lagi menonton episod yang pertama dalam siri ini, maka saya maklumkan semula kepada anda yang saya akan gunakan dua router daripada Asus. Jadi saya pilih kedua-dua model router ni kerana ini adalah dalam kategori router yang mampu milik yang dikeluarkan oleh pihak Asus. Kenapa saya buat macam tu? Sebab ramai sangat orang tanya saya kata, bang, apa yang router yang boleh kita nak pakai yang murah dan sebagainya, apakah router ramah kan? Maka dengan itu saya tunjukkanlah kepada anda apabila saya menggunakan dua model iaitu Asus RTAX57 dan juga RTAX53U. Ini memang dalam kategori orang kata apa, entry level macam itulah. Jadi maklumat lanjut tentang router ni boleh dilihat dalam video description ni. Okey, sekarang jom kita mulakan testing. Seperti yang saya nyatakan tadi, video ni bertujuan untuk nak terangkan dan tunjukkan kepada anda perbezaan wired dan juga wireless mesh backhaul. Okey, jadi sebelum saya teruskan, saya cerita dululah kepada anda secara ringkas apa yang dimaksudkan sebagai mesh backhaul tu. Jadi, apabila anda menggunakan mesh Wi-Fi, biasanya anda akan menggunakan dua unit router Wi-Fi tu. Itu adalah minimum lah kan. Jadi, Wi-Fi router yang utama tu, biasanya kita panggil dia sebagai main node. Manakala yang Wi-Fi router kedua yang kita sambungkan secara mesh tu, kita akan panggil dia sebagai mesh node. Jadi untuk sistem mesh Wi-Fi ni secara minimalnya macam saya kata tadi, anda perlukan dua router. Tapi kalau anda nak tambah lebih daripada tu pun boleh. Jadi ada sesetengah model tu masa anda beli kan, anda akan dapat siap-siap 3 router, ada yang siap dapat 4 router dan sebagainya. Jadi bergantung kepada apa yang anda belilah dan harga dia pun tentulah berbeza. Okey. Jadi sekiranya anda adalah pengguna Asus, maka anda boleh gunakan satu benda yang dipanggil sebagai Asus AI Mesh untuk nak menggabungkan beberapa router yang daripada Asus ni yang menyokong AI Mesh untuk nak membentukkan satu mesh network. Jadi macam saya kata dekat anda tadi, ada setengah Wi-Fi router tu bila anda beli, dia datang siap-siap, lepas tu dia tulis mesh Wi-Fi kan. Jadi ada 3 biji apakah. Tapi yang untuk AI Mesh Asus ni, anda boleh beli tau. Wi-Fi router biasa yang sebiji-sebiji itu, kalau anda nampak dia tulis dia support AI Mesh, maka anda boleh gabungkan dia untuk nak membentuk mesh network. Yang ni yang best ni. Jadi mungkin anda beli router yang mahal untuk nak pakai dekat mungkin ruang tamu, lepas tu router yang murah sikit nak pakai dekat tingkat 2 ke apakah. Itu antara kelebihan AI Mesh tu. Jadi, mari kita patah balik pada topik utama Apakah dia itu mesh backhaul? Jadi mesh backhaul ni dia merujuk kepada kaedah mesh node tadi tu yang saya sembang tu berhubung dengan yang main node tu. Dengan bahasa mudahnya, cara yang router yang kedua tu nak bercakap dengan router yang pertama ataupun antara satu sama lain, lebih kurang macam tu lah. Kalau ada 3 router lah turut bersembang kan. Jadi kalau kita gunakan wireless mesh backhaul, maka itu bererti Wi-Fi router tu akan bercakap antara satu sama lain menggunakan Wi-Fi. Ini Wi-Fi bercakap antara satu sama lain tau, bukan device kita yang connect kepada Wi-Fi router tu. Jadi secara umumnya Wi-Fi router dia akan gunakan Wi-Fi yang 5 GHz tu untuk nak bercakap antara satu sama lain. Dulu pernah adalah time yang mereka menggunakan 2.4 GHz, tapi sekarang ni kebanyakan masa mereka gunakan 5 GHz. Sebab itu memberikan bandwidth yang lagi besar. Jadi, kalau kita gunakan wireless mesh backhaul, dia bercakap secara wireless. Maka, kalau kita gunakan wired mesh backhaul, itu bermaksud anda sambungkan semua Wi-Fi router tadi tu antara satu sama lain menggunakan network kabel. Dengan bahasa mudahnya yang LAN kabel anda nampak cucuk-cucuk yang internet port tu, cucuk kat situ lah. Jadi,
Wireless mesh backhaul tu dia adalah lebih mudah untuk nak gunakan. Tapi masalahnya bandwidth Wi-Fi anda yang 5 GHz tu biasanya akan berkurangan banyaklah bila anda menggunakan mesh. Manakala yang wired mesh backhaul tu pula dia lebih susah sikit sebab anda nak kena gunakan network kabel dan sebagainya. Contohnya kalau anda ada satu router kat tingkat bawah, lepas tu satu lagi router kat tingkat 2 ke apa ke, maka anda nak kena pergi carilah satu network kabel yang panjang. Macam saya duk pakai kat rumah ni, saya beli kat Shopee lah satu kabel network yang 20 meter yang hak lepel tu kan. Belilah pakai panjang. Jadi anda kena tampai elok kat dinding. Jadi dia pendek katanya banyak kerja sikit lah, dia messy sikit. Jadi, saya rasa itulah dia sedikit sebanyak penerangan tentang mesh backhaul tu. Jadi saya harap anda faham secara asasnya macam mana. Jadi sekarang mari saya tunjukkan kepada anda testing untuk nak bagi anda nampak lagi perbezaan antara wireless dan juga wired mesh backhaul. Untuk testing dalam video ni, saya akan gunakan Asus RTX 57 tu sebagai main node. Manakala yang RTX 53U tu sebagai mesh node. Jadi saya letakkan yang RTX 57 tu dalam bilik ni. Tu ada sebelah saya. Manakala yang RTX 53U tu yang kata mesh node tu saya letak dekat ruang tamu dekat luar sana tu. Tu cerita dia. Jadi jarak di antara dua router ni saya rasa lebih kurang dalam 10 ke 11 meter macam tu sebab saya gunakan network kabel yang panjang pergi kat sana. Network kabel tu panjangnya dalam 15 meter macam tu lah kalau saya tarik panjang tu kan. Lepas tu di antara dua-dua router ni dia ada beberapa dinding. Kalau saya kira macam ada satu pintu atau ada dinding, ada 3 dinding di antara dia. Dan tebal dinding tu lebih kurang macam sejengkal macam tu lah. Anda tahu kan dinding rumah biasa kan. Okey. Jadi testing ni saya akan bahagikan kepada dua bahagian. Jadi bahagian pertama tu saya akan buat testing sambungan melalui wireless mesh backhaul. Manakala dalam bahagian yang kedua tu pula saya akan buat testing menggunakan wired mesh backhaul. Jadi testing yang saya akan buat ni semua memang saya akan buat bandwidth testing lah. Lepas tu untuk nak buat testing tu sendiri pula maka saya akan gunakan beberapa device. Jadi secara khususnya saya akan gunakan 4 telefon ataupun smartphone, 1 tablet dan 1 laptop. Untuk laptop tu, saya memang akan sentiasa sambungkan dia kepada yang mesh node dekat luar tu, yang RTX 53U tu, melalui network kabel. Maksudnya saya gunakan LAN kabel. Tapi yang device yang lain semua tu, saya akan sambungkan secara Wi-Fi. Sama ada yang Wi-Fi 2.4 ataupun 5 GHz. Kenapa laptop tu saya sambungkan menggunakan LAN kabel? Untuk nak tunjukkan kepada anda secara amnya kelajuan yang boleh dicapai bila kita buat bandwidth testing antara bila saya gunakan wireless mesh backhaul ataupun wired mesh backhaul. Jadi itu kita gunakan dia sebagai reference. Dalam bahagian pertama ni saya akan buat testing menggunakan wireless mesh backhaul. Seperti yang saya maklumkan tadi, laptop akan bersambung melalui network kabel, manakala device yang lain tu hanya akan bersambung secara Wi-Fi. Cakap pasal Wi-Fi tu, saya akan tunjukkan kepada anda testing melalui Wi-Fi yang 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Untuk video kali ni, saya tak tunjuk lagi lah testing yang Wi-Fi 6 GHz sebab satu, yang dua-dua Wi-Fi router ni dia tak menyokong Wi-Fi 6E ataupun Wi-Fi 7 dan device yang saya gunakan pun kebanyakannya hanyalah sampai yang 5 GHz saja. Okey. So, sebagai permulaan, saya tunjuk dulu kepada anda kelajuan bandwidth laptop tu menggunakan aplikasi OpenSpeed Test. Jadi, macam mana saya buat sambungan OpenSpeed Test tu? Server OpenSpeed Test tu ada dalam bilik saya ni, ada dekat tepi ni. Dia bersambung secara LAN kabel kepada yang main node punya Wi-Fi router yang ada kat sini. Manakala yang testing laptop tu, yang MacBook Air tu, dia duduk kat luar sana, bersambung kepada mesh node tu. Jadi yang mesh node tu bercakap dengan main node ni sekarang ni dalam testing ni secara wireless. Dan seperti yang saya cerita dekat anda tadi, mereka bersembang secara wireless menggunakan Wi-Fi yang 5 GHz tu. Okey, jadi hasil testing adalah, kalau anda tengok dekat laptop ni, 387 megabit per second untuk download dan dalam 4 megabit per second macam tu untuk upload. Lepas tu dia punya ping ataupun latency adalah dalam 5 millisecond. Jadi sekarang anda dah tahulah secara umumnya kelajuan yang kita boleh dapat apabila kita menggunakan wireless mesh backhaul. Lagi sekali saya cerita dekat anda, jarak di antara dua router ni adalah lebih kurang dalam 10 meter macam tu. Lepas tu dia ada beberapa dinding dekat sini. Okey. Sekarang saya akan buat testing menggunakan kesemua device yang ada. Jadi kalau secara totalnya dia ada 6 device kat situ kan. Lagi sekali saya cerita dekat anda,
Yang laptop tu sentiasa akan bersambung pakai LAN kabel, manakala telefon dengan tablet tu semua akan sekarang ni bersambung melalui Wi-Fi yang 2.4 GHz tu dahulu. Jadi untuk testing ni, saya akan gunakan aplikasi nPerf. Dan untuk nPerf tu pula, saya akan run lah lebih kurang serentak lah pada kesemua 6 device tu, daripada laptop sampai ke tablet. Okay, ni saya tunjuk ke anda nah. Berdasarkan testing yang dibuat, untuk semua device yang bersambung melalui Wi-Fi 2.4 GHz tu, maksudnya yang 4 handphone dengan satu tablet tu, kelajuan purata yang diperolehi, ni purata ni maksudnya saya kira semua campur bahagi. Saya ambil purata, saya tak tunjuk satu persatu nah. Kelajuan purata untuk download adalah dalam lebih kurang 30 megabit per second. Manakala untuk upload pula adalah dalam lebih kurang 28 megabit per second. Lepas tu purata latency ataupun ping pula adalah dalam 16 millisecond. Tu anda nampak nah. Okey, jadi berbeza dengan device yang bersambung dengan Wi-Fi tu, kalau anda tengok dekat MacBook Air tu kan, yang bersambung melalui network kabel kepada yang Asus RTX53U tu, dia dapat kelajuan download dalam lebih kurang 176 megabit per second. Lepas tu upload pula dapat sampai 289 megabit per second, dekat 290. Latency dalam 11 millisecond. Jadi persoalan ni kan, kenapa jadi macam tu? Awak dekat laptop tu laju tapi dekat phone-phone tu semua slow. Walaupun sedangkan semua pakai orang kata apa nPerf, pergi ke server yang lebih kurang sama melalui internet kan. Cerita dia macam ni tau. Sebab bandwidth untuk download dan juga upload bagi device yang bersambung secara wireless akan dibahagikan lebih kurang sama rata kepada semua yang bersambung tu. Jadi kalau anda tengok dalam contoh ni kan ada 5 device, 4 laptop, 1 tablet. Lepas tu apa yang berlakunya adalah bila mereka semua bersambung dengan 2.4 GHz tu, maka bandwidth yang mereka dapat akan lebih kurang dibahagikan kepada 5. Itulah cerita dia. Sebab tu satu device tu dapat lebih kurang dalam puluh-puluh macam tu saja. Jadi faham lah? Okey, jadi itu adalah testing menggunakan yang Wi-Fi 2.4 GHz. Alright, sekarang saya akan sambungkan semua handphone dan tablet tu kepada yang Wi-Fi 5 GHz pula. Dan laptop tu dia akan kekal bersambung melalui network kabel. Ni saya tunjukkan dekat anda result testing nah. Lagi sekali, secara purata, kelajuan download untuk semua device yang bersambung secara wireless yang 5 GHz tu adalah lebih kurang dalam 25 megabit per second. Manakala upload dia pula adalah lebih kurang dalam 64 megabit per second. Dan latency purata dia adalah dalam 19 millisecond. Lepas tu kan, kalau anda tengok nah, kelajuan download untuk laptop tu pula adalah dalam lebih kurang 88 megabit per second. Upload dia dalam 242, 40 macam tu lah megabit per second. Dan latency kat laptop tu adalah lebih kurang dalam 13 millisecond. Jadi, persoalan dekat sini. Kenapa kelajuan purata bagi semua device yang bersambung secara Wi-Fi dan juga LAN semua tu kan, tak kisahlah untuk download ke, untuk upload ke dan latency semua tu, dia tak begitu banyak beza dengan yang Wi-Fi 2.4 GHz tu. Sedangkan kalau anda tahu secara teori kan, patutnya kalau pakai 5 GHz mestilah laju, 2.4 GHz kurang laju, betul tak? Antara keupayaan ni kan. Jawapan dia senang sahaja. Macam apa yang saya dah cerita dekat anda sebelum ni. Untuk wireless mesh backhaul yang saya buat dalam testing ni, router mesh tu bersambung antara satu sama lain secara wireless melalui Wi-Fi 5 GHz. Jadi Wi-Fi 5 GHz yang digunakan untuk nak buat mesh connectivity tu juga digunakan juga untuk nak sambungkan device-device yang lain tu, iaitu yang 4 handphone dan 1 tablet tu. Maka bandwidth tu akan terpotong banyak. Faham tak? Kalau tadi yang 2.4 tu dia hanya bahagi kepada device. Yang 5 GHz ni dia terpaksa ambil sikit untuk nak buat mesh backhaul. Maksudnya kita panggil dia sebagai terowong antara dua Wi-Fi router tu. Dan dia kena bahagi juga bandwidth kepada device-device yang bersambung dengan Wi-Fi router tu. Tak kisahlah dekat mesh tu ataupun dekat Wi-Fi yang dalam bilik saya ni. Faham tak? Jadi di sinilah datangnya kegunaan benda yang dipanggil sebagai tri-band mesh Wi-Fi router. Wi-Fi router yang saya tunjukkan dalam contoh ni hanya dual band. Saya pernah cerita dekat anda satu benda yang dipanggil sebagai tri-band mesh Wi-Fi router. Untuk yang tri-band Wi-Fi router tu, kalau dia punya mesh network dia akan ada 5 GHz punya Wi-Fi yang berasingan.
satu yang 5 GHz tu dia akan gunakan khas untuk device bersambung. Manakala sebahagian lagi yang 5 GHz tu akan digunakan khas untuk wireless mesh backhaul. Jadi bandwidth untuk device tu tak akan dikacau bila anda pakai wireless mesh backhaul. Jadi kalau nak bagi anda lagi senang faham, ni saya tunjukkan dekat anda perbezaan antara download dan upload dan juga latency untuk MacBook tu masa menggunakan Wi-Fi 2.4 dan juga 5 GHz punya testing. Anda tengok dah, kelajuan MacBook tu masa device lain duk sambung pakai 2.4 dan kelajuan pada MacBook tu masa device lain duk sambung pakai 5 GHz. Okey, anda tengok dekat sini. Kelajuan download untuk MacBook Air tu adalah jauh lebih tinggi masa handphone dengan tablet tu bersambung dengan Wi-Fi 2.4 GHz. Berbanding dengan apabila semua device tu menggunakan yang 5 GHz. Jadi faham dah? Jadi itulah antara isu dan juga kekangan apabila anda menggunakan wireless mesh backhaul di mana dua-dua Wi-Fi router anda ataupun mesh sistem anda hanya menyokong dual band sahaja. Jadi saya harap anda fahamlah sekarang bagaimana untuk nak menjelaskan kenapa network tu jadi slow dan sebagainya bila anda menggunakan wireless mesh backhaul. Ni sambil tu saya nak tunjukkan juga kepada anda kalau anda nak tengok lagi kan. Contohlah sebelum ni ada orang pernah tanya saya tahu, dia kata, "Bang, bolehkah kita nak sambungkan banyak device bila dalam mesh untuk nak tengok streaming YouTube kan, Netflix ke apa kan?" Okey, ni saya tunjuk dekat anda senang sajalah. Saya dah tunjuk dekat anda tadi bandwidth testing, sekarang saya tunjuk dekat anda streaming punya testing menggunakan wireless mesh backhaul. Sebenarnya dia tak jadi masalah tau. Cerita dia macam ni. Kalau kita buat bandwidth testing memanglah kita nampak testing tu slow dapat dalam berapa puluh-puluh macam tu. Tapi sebenarnya, kelajuan yang diperlukan untuk nak buat streaming ni sebenarnya adalah lebih kurang dalam, pendek kata panjang lah, kalau saya nak permudahkan, dalam 10 megabit per second macam tu pun dah cukup dah kalau anda nak streaming video yang 1080p semua tu sebenarnya. Jadi untuk nak menceritakan kepada anda, menjelaskan balik sebab ada orang pernah tanya soalan kat saya. Jadi ya, anda boleh buat video streaming untuk bila anda bersambung dengan wireless mesh backhaul, tak ada masalah. Tapi kalau ada terlalu banyak device yang dia buat streaming 4K ke 8K ke apa ke, mungkin dia akan buffer. Okay, saya harap ini menjelaskan dia dah. Dalam bahagian seterusnya ni, saya akan buat testing untuk wired mesh backhaul pula. Jadi untuk wired mesh backhaul, saya akan sambungkan router RTAX53U kat luar tu kepada RTAX57 yang ada dalam bilik ni menggunakan satu network kabel yang panjang. Kabel tu panjang dia 15 meter, beli kat Shopee kan. Jadi untuk permulaan ni, saya buat dulu testing menggunakan MacBook Air yang bersambung secara LAN kepada RTAX53U kat luar tu nah. Ini saya tunjuk dekat anda. Untuk testing awal, seperti biasa, saya akan gunakan open speed test. Dan seperti apa yang anda dapat lihat, kelajuan download dia adalah lebih kurang dalam 749 megabit per second. Manakala untuk upload pula adalah dalam 471 megabit per second. Dan latency adalah dalam 3 millisecond macam tu. Itu kalau kita tengok itu adalah kelajuan umum lah yang kita boleh dapat kalau anda sambungkan device terus kepada LAN port dekat RTAX53U tu apabila menggunakan wired mesh backhaul. Okey, sekarang kita akan test sama macam tadi menggunakan 6 device. Satu laptop, 4 handphone dan satu tablet kan. Tu semua device tu. Jadi, mula-mula lagi sekali, saya akan sambungkan ke semua telefon dan juga tablet tadi tu kepada Wi-Fi router yang 2.4 GHz. Dekat router RTAX53U tu lah kan. Jadi untuk testing ni, sama juga macam tadi. Lagi sekali, saya akan gunakan aplikasi nPerf. Kenapa saya tak pakai open speed test? Sebab dulu pernah ada orang tanya, saya kata, "Bang, buat testing internal boleh lah." Ni, nPerf ni adalah testing melalui internet lah. Okey. Jadi hasil testing yang ditunjukkan tu, secara purata, lagi sekali saya ambil kelajuan purata kalau anda tengok kat sini. Untuk download bagi semua telefon dan tablet tu adalah dalam lebih kurang 37 megabit per second. Manakala kelajuan purata untuk upload pula adalah dalam lebih kurang 47 megabit per second. Dan latency adalah 15 millisecond. Okey, sekarang ni, tadi kalau saya buat tu saya gunakan 2.4 kan. Sekarang ni saya akan sambung pula ke semua device yang Wi-Fi tadi tu kepada Wi-Fi yang 5 GHz pula. Ni saya tunjukkan anda Berdasarkan hasil testing tu, lagi sekali, kelajuan purata untuk download bagi semua device yang bersambung melalui Wi-Fi 5 GHz adalah dalam 48 megabit per second.
dan upload pula kelajuan purata dia adalah dalam 56 megabit per second dan latency adalah dalam 14 millisecond. Dan apa yang lebih menarik adalah kalau anda tengok kelajuan download untuk MacBook Air yang bersambung secara LAN tu kalau anda tengok dia adalah 395 megabit per second. Ni masa saya buat testing yang 5 GHz. Yang kalau tadi up download, ni untuk upload pula kelajuan dia adalah 490 megabit per second dan latency dia adalah dalam 6 millisecond. Jadi kalau anda ingat balik bahagian pertama saya buat testing tadi kan, ini adalah jauh berbeza kalau kita nak tengok berbanding masa saya buat testing yang gunakan wireless mesh backhaul tadi tu. Okay, mari saya tunjuk dekat anda beza kelajuan MacBook Air tu masa kita buat bandwidth testing bila menggunakan semua device yang bersambung secara Wi-Fi serentak kat 5 GHz tadi kan. Bila kita gunakan wireless mesh dan juga wired mesh. Anda tengok kat sini kelajuan download pada MacBook Air tu masa menggunakan wireless mesh backhaul adalah cuma dalam 88 megabit per second saja. Tapi bila kita gunakan wired mesh backhaul, kelajuan yang download menggunakan testing kaedah yang sama dapat 395 megabit per second. Semua device lain bersambung dengan 5 GHz tu. Sama aja konsep dia. Cuma bezanya satu pakai wired, satu pakai wireless mesh backhaul. Sama juga untuk upload. Kalau anda tengok masa pakai wireless mesh backhaul dapat dalam 240 lebih megabit per second macam tu saja. Tapi bila pakai wired mesh backhaul dapat 490 megabit per second. Kalau tak cukup macam tu, mari saya tunjuk nak bagi anda nampak lagi jelas. Ni, saya bandingkan kelajuan download, kelajuan upload dan juga latency untuk semua device. Untuk dua-dua testing tu kan. Anda boleh tengok sendiri. Beza masa testing dibuat menggunakan wireless mesh backhaul berbanding dengan wired mesh backhaul. Sekarang nampak sekarang perbezaan dia. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian beberapa testing untuk nak tunjukkan kepada anda agar anda faham apakah itu wireless mesh backhaul dan juga wired mesh backhaul. Jadi secara rumusannya, kalau anda nak dapatkan kelajuan Wi-Fi ataupun network Wi-Fi yang baik, yang stabil bagi sistem mesh Wi-Fi anda, maka carilah mesh Wi-Fi router yang menyokong wired mesh backhaul. Dan kalau anda tengah duk mencari kan, maka berdasarkan semua testing yang saya dah tunjuk dekat anda ni, anda boleh tengok sendiri router yang saya gunakan iaitu router Asus RTAX57 dan juga RTAX53U tu adalah antara beberapa model Wi-Fi router yang berkeupayaan mesh yang pada saya adalah baik. Okay, harga dia pun mampu milik dan kalau anda tengok sendiri, performance dia pun adalah agak bagus. Okay. Cuma satu benda yang saya kena cerita lagi sekali kepada anda kalau anda nak gunakan wired mesh backhaul, maka anda kena pastikan yang anda ada network kabel yang panjang. Contohnya kalau rumah anda 2 tingkat ke, besar ke apa ke, contoh yang saya ambil rumah 2 tingkat tadilah. Kalau satu router tu duduk kat tingkat bawah, satu lagi router kat tingkat atas, maka anda kena carilah network kabel yang betul-betul panjang. Kalau anda tak nak tengok network kabel yang panjang semua tu, anda kata, Adil, saya tak suka lah tengok network kabel duk lekat kat dinding semua, maka anda bolehlah gunakan wireless mesh backhaul. Tapi cerita dia macam ni lah. Memang betul, kalau anda pakai wired mesh backhaul, anda nampak kabel duk berseriat sana sini mungkin. Tapi kalau anda pakai wireless mesh backhaul, dia nampak lebih kemas sebab anda tak nampak kabel panjang tu semua. Cuma, anda kena terimalah hakikat bahawa kelajuan download, upload dan latency bagi device yang bersambung dengan mesh node, contohnya rumah 2 tingkat yang duduk kat atas tu, dia punya kelajuan dan latency itu akan berkurang. Itulah dia. Jadi ada pro dan ada dia punya con. Jadi anda kena tengoklah apa yang anda nak. Alright, jadi saya rasa sampai sini dululah video untuk kali ini. Jadi kalau anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah untuk nak subscribe ke channel YouTube Pendakwah Teknologi kalau anda belum subscribe lagi. Dan juga follow Facebook, Instagram, X dan juga TikTok rasmi Pendakwah Teknologi. Okey, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang ketiga untuk siri testing komprehensif Wi-Fi ni. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.